Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila takwa baru ada jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada takwa, tak ada jaminan. Mungkin selamat, mungkin tak selamat. Jaminan tak ada, no guarantee. Tapi kalau takwa Allah garanti. Di dunia Allah garanti, di akhirat Allah garanti. Banyak kali kita sebut ini. Baik kita menjadikan diri kita ni orang-orang yang takwa. Takwa itu artinya buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Bukan buat yang disuruh, buat je yang larang. Itu bukan takwa, itu campur aduk penyafak dengan yang batin. Kita hendak buat yang disuruh saja dan tinggalkan apa saja yang dilarang. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa.
Ambil lagi tajuk kita ni, tak habis lagi kita ni tentang iman. Iman salah satu daripada dua syarat. Salah satu daripada dua syarat untuk mendapat syurga Allah adalah iman. Walaupun salah satu daripada dua, dia yang paling penting. Nombor satu dikira iman dulu ya. Apa khabar walladzina amanu? Iman dulu. Wa amilus shalihat, dan beramal amal saleh. Dan mereka yang beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah. Mereka itulah yang mendapat menjadi penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Hum fiha khalidun. Jadi kita masih lagi bicara tentang iman. Ya, malam dulu kita bicara tentang apa? Sebab kematian yang buruk. Sudah ada kita baca dulu ya. Sebab kematian yang buruk. Ada 4 sebab. Yang pertama, memudahkan dengan semayang dan meringan-ringankan dia. Yang pertama, semayang tu dimudahkan dia. Dan semayang, tak ada semayang. So buruk matinya, su'ul khatimah. Mati dalam keadaan maksiat, kufur dan maksiat, itu buruk mati. Kita nak biar elok mati. Tak nak buruk mati. Maka kita doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Mati buruk tu kufur dan maksiat. Mati yang baik tu ialah beriman dan beramal saleh. Yang pertama, memudah-mudahkan sembahyang. Sembahyang ni satu perintah yang paling penting. Yang Allah turunkan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, paling penting ialah sembahyang. Karena dia siapa mendirikan sembahyang, maka dia telah mendirikan agama. Siapa meninggalkannya, maka dia telah merobohkan agama. Jadi jangan dipermudahkan sembahyang. Mesti di awal waktu dan berjemaah dengan seorang rumah. Kalau mudahkan mencincai-cincaikan sembahyang, takutnya mati buruk. Yang pertama. Yang kedua, melazimkan minum arak. Minum kopi tak ada, teh tak ada, Milo tak ada, Ovaltine tak ada, tapi nak minum arak, nak minum Bulldog, nak minum Guinness Stout, nak minum champagne, nak minum brandy, itu aja dia tak. Jadi melazim minum arak, nanti takut dia mati buruk. Yang ketiga, menderhaka kepada kedua ibu bapa. Sudah kita bicara dulu kepada kedua ibu bapa, jangan sekali-kali kita menderhaka. Allah bagi amaran. Ini pun sudah saya bacakan malam dulu Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Sekiranya kedua ibu bapa kamu tua ataupun salah seorang daripada mereka atau kedua-duanya tua di bawah jagaan kamu, jangan sekali-kali kamu kata kepada kedua mereka dengan perkataan uff. Uff tu dia bantahan, bentuk bantahan yang paling mild, M-I-L-D, mild, pada ringan pun tak boleh. Orang dengki lagi lah. Itu ibu bapa. Jangan derhaka sekali kepada ibu bapa. Kalau dulu-dulu ada derhaka, ibu bapa pun dah tak ada minta apa, tak ada rumah bapa dah tak ada, meninggal dunia, apa nak buat? Apa penyelesaiannya? Berdoa untuk kedua-duanya. Jangan lupa mendoakan untuk kedua-duanya. Doalah selalu. Seorang Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau yang seumpama. Doa yang lupa apa saja majlis, doa untuk lupa. Kalau dia jadi imam ramai, untuk ramai Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Untuk ramai katalah atau yang lain tentang apa? Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa ummahatina dan lain. Berdoa untuk kedua mereka. Yang ketiga, yang keempat, meyakini akan atau menyakiti akan seorang muslim. Pokoknya nak menyakiti orang muslim ya, sama ada menyakiti hati atau menyakiti fizikan kemudian pada pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita iaitu tajuk intinya usul iman. Sebelum kita baca yang ini, iman tu faham juga dia ada 5 peringkat.
Yang pertama namanya iman taklid. Itu dah kita bicara dulu, lama dah. Tak berapa sudah. Iman taklid itu iman ngeko-ngeko, iman tak turut, iman ikut-ikut. Dia taklid pada orang. Kamu percaya Tuhan tak? Percaya. Betul ke Tuhan tu ada? Ada. Mana tahu bapa kata ada lah. Dia itu taklidnya. Dia bersandar pada orang. Kalau negeri bapaknya kata Tuhan tak ada, tak ada. Dia bukan dia atas dalil ilmu, bukan dia atas dalil Quran atau hadis Nabi, tak ada. Tapi dia bersandar pada orang. Itu namanya iman taklid. Iman ini, taklid ini, kalau betul dan 100%, ini tidak sah. Kalau betul dan 100%. Tapi kalau ada ragu-ragu, kalau ada syak, ada zan, ada waham, tak terima. Iman ini tak terima, tak boleh bayar. Walaupun boleh diterima kalau dia 100%, tapi dia mudah jadi termincit. Sangat mudah jadi syirik. Kadang-kadang dia pergi syirik dengan panadol. Mujur ada panadol, dia tak mampu apa syirik. Syirik dengan doktor. Mujur ada doktor Razi, dia tak mampu apa. Syirik doktor Razi. Yang kedua iman ilmu. Namanya iman ilmu. Ingat tu 5 tu, hafal ni. Yang pertama iman taklid. Yang kedua iman ilmu. Itu ilmu dah cukup. Dia dah ada dalam Quran, dalam hadis ada. Ya, menyatakan Allah itu memang ada. Allah ada ke tak ada? Ada. Mana tahu? Allah kata dalam Quran. Dalam Quran disebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dia dah tahu dalil Quran ada. Alamnya ada, Allah yang menjadikan alam ni. Itu dalil akal. Semuanya dalil akal. Itu iman ilmu. Iman ilmu ni layak masuk syurga. Diterima imannya dan dia layak masuk syurga. Tapi masih lagi belum selamat 100%. Kerana imannya hanya di otak, tak sampai ke hati, tak terasa di hati. Otak dia tahu tapi tak terasa. Ya. Imannya sah, tapi dia masuk neraka dulu kerana dia tunduk kepada tunduk kepada tipu daya syaitan dan hawa nafsu. Tak dapat dia menahan diri dia dan berterjebak dengan perkara-perkara maksiat dan sebagainya. Ya, dalilnya apa? Siapa tak tahu sembahyang tu wajib? Ilmunya ada, sembahyang tu wajib. Tapi ada tak orang tak sembahyang? Ada tak orang tak sembahyang? Ada. Iman dia ilmu di otak. Dia tahu tapi tak terasa. Siapa tak tahu neraka itu dahsyat, tapi masih lagi dia mengerjakan perkara yang boleh menyebabkan dia masuk dalam neraka. Siapa tak tahu syurga itu hebat, lazat, sempurna, tapi dia tak ada gairah dengan syurga. Entah ingin komen masuk syurga. Kalau tak ada aku sampai masuk neraka, itu orang iman. Masuk neraka dulu. Sudah habis dosa dalam neraka, baru dia keluar dari neraka dan dapat dia masuk syurga. Sebenarnya angkat tangan. Tak ada? Belah-belah masuk syurga? Tak ada? Belah-belah masuk syurga? Tak ada? Tak ada. Kita tak nak masuk neraka. Tak ada sampai lalu nak orang neraka. Dia iman ilmu. Yang ketiga namanya iman ayat. Ain ya alif nun. Itu iman yang dah terasa di hati. Terasa di hati iman ayatnya. Dia dapat masuk syurga. Orang iman ayat ni dapat masuk syurga tanpa masuk neraka. Iman ayat dia masuk syurga tak masuk neraka, tapi lambat sikit masuk syurganya. Kenapa? Kerana dia memiliki harta yang banyak. Dalam dunia ni banyak hartanya. Nanti akan dihisap harta tersebut. Tiap-tiap apa yang dia miliki dalam dunia ni semua akan dicek oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jadi hisab kita yang makan masa yang lama. Baik itu tuan-tuan dan puan-puan, orang bertakwa, dia takwa tapi kaya raya. Lagi satu, orang bertakwa tapi miskin tanpa pidana. Dua-dua takwa. Orang kaya yang bertakwa dan orang miskin yang bertakwa. Dulu orang miskin yang bertakwa itu masuk syurga daripada orang kaya yang bertakwa itu selama 500 tahun.
selama 500 tahun. Lama ni 500 tahun akhirat tu, bukan 500 tahun dunia ya. Kenapa? Kerana dia kena cek, kena hisap. Cuma kalau dia bertakwa, hisapnya ringan. Tapi kena hisap kita lama juga lah, walaupun tak masuk neraka. Sebab itu orang kaya yang bertakwa lambat yang masuk syurga, daripada orang miskin yang bertakwa 500 tahun lamanya. Itu iman ayat. Nak terus masuk syurga, kena iman yang keempat. Yang keempat namanya iman hak. Iman hak, iman para sahabat. Ya, iman Abu Bakar, iman Umar, iman Uthman bin Affan, iman Ali bin Abi Thalib. Mereka itu masuk syurga tanpa hisab. Terus masuk syurga. Itu iman hak namanya. Tandanya alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah bergemetar jiwanya. Sebut nama Allah bergemetar jiwanya. Ketok. Contohlah kemudian bila sebut nama Allah bergemetar jiwa. Itu masuk syurga tanpa hisab. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan bila dibaca kepada mereka ayat-ayat kami, ayat Quran, bertambah lagi iman mereka. Itu orang iman hak ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka menyerahkan diri mereka, tawakal kepada Allah ya. Lepas itu ada tanda lain, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu mendirikan sayang dan menafkahkan sebagian daripada harta mereka di jalan Allah. Baru dikira Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah dia orang-orang yang beriman, yang sebenar-benar beriman. Sebenar-benar beriman. Haqqan tu kan orang putih, orang putih itu haqqan lain, tegal. Inilah benar-benar beriman, haqqan. Yang hak tu tu. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka darjat yang tinggi di sisi Tuhan mereka, dan mereka dapat rezeki yang mulia, paling mulia. Apa rezeki paling mulia? Syurga lah. Itu iman hak. Iman para sahabat. Iman wali-wali Allah. Iman pejuang-pejuang, iman orang mati syahid. Iman. Itu yang keempat. Yang kelima ni tak ada. Orang cakap beda, orang dengar pun tak ada. Iaitu iman rasul-rasul. Ada rasul dengan iman rasul-rasul, iman nabi-nabi. Itu grafnya naik, orang tu naik, kita tu naik. Iman rasul pun makin lama makin beriman, makin lama makin kuat iman. Itu iman rasul-rasul. Itu 5 peringkat iman. Ingat tu. Boleh apa? Sampai boleh bila? Yang pertama iman apa? Taklid. Yang kedua ilmu. Yang ketiga ayat. Yang keempat hak. Yang kelima haqiqah namanya. Haqiqah. Bukan haqiqah ya, haqiqah. Iman rasul-rasul namanya haqiqah. Alright. Buka kitab. Mana yang ada kitab Rumi, buka muka surat 60. Memelihara agar tetap iman. Kita nak iman tu dia tetap. Baik itu saya malam tu ada saya kabulkan ya. Yang antara doa yang bagus dibaca, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Ya Allah, hiduplah kami dalam keadaan beriman, matilah kami dalam keadaan beriman. Dia hidup beriman, mati beriman, dan himpunlah kami bersama-sama dengan orang beriman pada masa besok. Ya, esok di padang mahsyar, orang beriman daripada semua manusia dalam dunia ni hanya 3 baris saja. Semua manusia dalam dunia ni nanti daripada Nabi Adam sampai sampai akan dibaris sampai 120 baris. Everybody will be lined up into 120 rows, you know. From the 120 rows, how many rows are those with iman? Ada berapa barisan yang iman? 3 baris ini. So, 17 baris itu semua kafir belakang. Jadi mana ramai? Orang beriman pun kafir yang ramai. Yang kafir yang ramai tu.
Yang beriman hanya 3 baris. 3 per 120. Berapa peratus? Ya Allah. Tidak mengaji matematik baru. 3 bagi 120 kali dengan 100. Berapa? 2.5%. Macam dia bayar apa? Bayar zakat 2,5%. 1/40, 2,5%. Betul ya? Itu yang beriman. Layak masuk syurga. Itu bukan masuk syurga tu layak masuk syurga. Kemudian daripada 3 baris itu dibaris kepada 4 baris. Yang pertama, orang yang masuk syurga tanpa hisab. Itu pertama. Barisan yang kedua, orang yang masuk syurga tapi lambat kerana hisab. Barisan yang ketiga, orang yang masuk neraka dulu. Dah habis dosanya, baru dia keluar dari neraka dan masuk dalam. Barisan yang keempat, orang yang tengah-tengah. Yang kemudian ashabul a'raf. Kerana bila ditimbang, dosa dan pahala ini sama berat. Nak masuk syurga tak ikut pahala, nak masuk neraka tak ikut dosa. Terhagi-hagi di atas tepi siratul mustaqim kan. Merayu-rayu, mendayu-dayu, minta pada ahli syurga itu satu pahala supaya berat, lebih pahala yang daripada dosanya. Minta, tolonglah Ustaz Osman, bagi aku satu pahala. Ustaz Osman masih itu tengah meluk bidadari. Dulu dia tu. Perlu ya tak? Sama juga untuk sembahyang, sama juga untuk minum ekor. Okay. Akhirnya adalah golongan manusia yang simpati kepada golongan ini, bagi mereka satu pahala dan dapat masuk dalam akhirnya last kali. Tak tahu tak berapa juta tahun itu ya. Kami dapat dosa untuk masuk syurga ya. Itu golongan 4 kali itu ya. Okey, kita baca memelihara agar tetap iman. Dan setengah daripada yang memberi manfaat bagi terpelihara iman ketika mati. Bagaimana nak melihara iman supaya kita mati dalam keadaan beriman? Seperti barang yang disebut oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu, telah berkata oleh Abu Al-Abbas Al-Khidib, bukan izin nama ya, Al-Khidib alaihi salam. Mudah-mudahan dia beri selamat oleh Allah. Kata-katanya selamat. Bahawa aku bertanyakan 24,000 Nabi. Dia kata aku tanya pada 24,000 orang Nabi. Daripada sesuatu yang apabila mengamalkan dia disentosa daripada tanggal iman. Bukan tanggal tinggal dia, tanggal. Ini dia tinggal dengan tanggal. Kalau jauhnya tanggal itu tanggal itu ya. Jadi saya baca Rumi itu dia terjemah tinggal, tak betul bukan tinggal, tanggal iman. Maka tiada menjawab. Aku dah tanya kepada 24,000 orang Nabi, tak ada jawab mereka. Maka tiada menjawab akan daku seorang daripada mereka. Hinggalah aku berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa Nabi Muhammad. Maka aku tanya akan dia. Dia menjawab. Maka berkata dia, nanti sehingga aku tanya kepada Jibril, kata Nabi Muhammad. Nanti aku tanya kepada Jibril dulu, kata Nabi Muhammad. Jadi Nabi dulu memang tak ada malu mengaku tak tahu. Aku tak tahu jawabnya. No, biar aku tanya kepada Jibril. Kita malu mengaku tak tahu. Bingung no. Tapi Nabi dulu kalau dia tahu, dia kamu tak tahu. Ini dia tak. Aku tak tahu, nanti aku tanya Jibril. Maka bertanya dia akan Jibril, dan Muhammad tanya kepada Jibril. Jibril berkata apa? Nantilah aku tanya dulu, sehingga aku bertanya kepada Tuhan Rabbul Izzah. Rabbul Izzah, Rabb tu dia mentadbir. Allah menjadikan langit dan bumi itu Rabbnya. Langit dan bumi itu Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, itu Rabbnya. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan, Allah yang memuliakan dan Allah yang menghinakan, semua masuk dalam jemputan Rabb. Rabb mentadbir, Allah yang maha mentadbir. Izzah itu yang maha mulia. Allah itu pentadbir yang maha mulia, sebab Rabbul Izzah. Nanti aku tanya pada Tuhan dulu lah. Selalu ringkas. Nanti aku tanya pada Tuhan, kata Jibril. Maka firman Allah Azza wa Jalla, Azza wa Jalla. Azza itu tiap paling mulia. Wa dan Jalla paling agung. Allah yang paling mulia dan paling agung. Barang siapa mengengkar membaca ayat lepas sembahyang, ini nak memelihara iman. Siapa yang kekal tiap-tiap lepas sembahyang baca
ayatul kursi. Ya, ayatul kursi. Tadi ada dah baca ayatul kursi. Ada dah Imam Utsman Ustaz Utsman baca ayatul kursi? Ada. Kekal sentiasa. Ya, ayatul kursi itu bukan bermula dari ilah hukum, itu surah lain ya. Dia bermula dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Itu ayatul kursi. Yaitu surah Al-Baqarah ayat 255. Yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak nampak bunyi tu, jangan senang sambung aja. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tak nampak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tak nampak. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Tak nampak. Jangan sambung. Ini kadang-kadang tersambung aja. Waqaf lidah, wasal lidah. Baca Quran tak boleh orang itu. Kalau waqaf, kalau wasal. Ya. Walaupun dalam doa. Contoh doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu hasanah tak dapat. Dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu wasal lidah, waqaf lidah. Dulu masa kita selalu tahlil. Ya. Qul huwallahu ahad. Tak apa? Allahus samad. Jangan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Wasal bidah wa qamina. Nak wasal bidah? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dan sebagainya. Ini poin 3. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in wajib mengambil dan memacanya. Dimaca yang Quran itu kan bukannya lagu Hindustan ya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat itu. Jangan lupa. Setiap kali mayang apa pun jangan lupa, jangan lupa baca ayat itu ya. Kemudian mayang seorang dan mayang berjemaah ya. Lepas itu baca pula lagi. Amanar Rasul. Ini selalu kita baca ya. Lepas itu. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Tak apa. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nanti tak apa. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Tak apa. Wa qalu sami'na wa ata'na. Kalau berarti tak apa. Sambung tak apa. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, ma'arif sukun tadi bukan tahu disempurnakan dengan masir saja. Wa ilaikal masir. Kalau kawannya 2 harakat. Kerana dia mesti kawan-kawannya 2 harakat atau boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Dia ma'arif disebut. Begitu juga baca tahiyat. Ya. Sempurnakan ma'arif sukun tu. Contoh apa? At-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Lah, 2 harakat umpamanya. Ya, kemudian apa? Syahadah mau itu asyhadu an la ilaha illallah. Jangan asyhadu an la ilaha illallah saja. La, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Ini bukan mengajar tajwid dah, maaf lah Ustaz Mandang dia pakar tajwid dah. Tapi nak bagi peringatan untuk diri saya dan juga tuan-tuan. Wa asyhadu an dengar, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Jangan Rasulullah aja. Rasulullah. Kalau kau itu harakat ya. Itu macam saya akhir. Ini pun apa juga. Wa ilaikal masir ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berhenti itu, tak ada apa lain. La ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tengok panjang pendek
Ini kadang-kadang langgur aja. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Dengung tak ada apa-apa tak ada. Dia patutnya Rabbana la tu'akhidna. Itu mat yang ismun fasil. Boleh 2 harkat, boleh 4 harkat, boleh 5 harkat ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Berarti kita kena pandai. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kafirin. Yang kafirin aja, kafirin. Boleh pokoknya 2 harkat. Apa itu? Udah baca amanah Rasul, baca pula syahidallah. Ya, surah Al-Baqarah aja. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Banyak panjang itu. Ya. Sikit banyak kan mat wajib mufassir ya. Syahidallahu annahu dengar. Syahidallahu annahu la tu apa? Panjang mat tafsir ya. 5 harkat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaiku 5 harkat. Ya, mat wajib muttasil. Huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Oh, panjang 5 harkat. Mam. Ya. Keplak. Oh, imam bil qist. Ada Al-Baqarah itu bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Panjanglah. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Man arada sukun Islam. Ini Islam saja. Ingat inna dina indallahil Islam saja. Ya. Dengung tak ada apa tak ada. Ini ayat Quran ni. Kena sempurnakan segala hukumnya. Ya. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Anak itu apa? Itu tak payah baca itu apa ya? Inna ad-dina 'indallahil Islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Boleh ya? Ini memang ayat Quran ini ya. Tapi kita ni zikir boleh macam-macam ya. Ayat Quran juga. Wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Itu dia ya. Itu ikut ayat ni. Tapi kalau boleh sambung itu je. Kemudian inna ad-dina 'indallahil Islam. Itu macam apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Boleh sambung boleh di situ ya. Boleh tulis situ aja. Kita nak baca pun tak apa. Saya pun tak ada baca yang tu. Saya tulis aja. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Dengar man tasha' dimarkat. Ya. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Ikhfa tu dengar. Tak ada lagu aja. Ini dah main lagu aja. Bukan tu ada mulai. Tapak ni semua okey bagus. Satu iman semua bagi semua kata juga bagus kan. Tapi semua lain tu main lagu aja. Kadang perlulah memalikan mulki ilmu kaman tasya, bukan ilmu kaman tasya, tasya saja. Entah apa bunyinya. Bukan tegas ya. Dah boleh nak macam saya. Ustaz ni datang dari kampung nanti kan kita nak ni.
syai'in qadir. Ya, tak ada lagi yang benar kalau kita ikut hukum yang betul. Tak ada yang belajar aja. Kemudian tulijul laila fin mu'fin kan, tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail. Yang lain aja, fil lail. Ya. Dia macam ma'arif sukun juga, namanya mad lain, maddin. Itu panggil maddin ya, lain. Tapi macam ma'arif sukun juga fungsinya, 2 harakat atau 6 harakat. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Hayy pendek. Dengan hayy tadi, hayy pendek ya. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Surah Ali Imran ya, ayat 26 hingga 27. Berapa tadi ya? Sudah dah baca itu? Sudah habis baca qul huwallahu ahad. Al-Qalam. Qul huwallahu ahad. Tak nampak? Allahu samad. Jangan qul Allahu ahad, Allahu samad. Wasal pindah wakaf pindah. Nak wasal boleh? Qul huwallahu ahadunillahu samad. Boleh. Lam yalid wa lam yulad. Tak nampak lain. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kadang-kadang tadi itu